Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan terus-menerus bertanya-tanyaan, yakni sehingga akhirnya mereka bertanya, ini Allah nih, dia menjadikan segala sesuatu, siapa pula yang menjadikan Allah? Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, beliau berkata, pernah aku bersama Nabi SAW di Bendang di Madinah. Ketika itu Nabi SAW bertungkat dengan asib, yakni pelepah tamar. Famarra binafarin minal yahud. Lalu baginda lepas itu baginda Nabi SAW lalu dekat satu kumpulan orang-orang Yahudi. Maka sebahagian mereka berkata, tanyalah dia tentang ruh. Sementara yang lain pula berkata, jangan tanya dia, nanti dia akan memperdengarkan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak senang. Mereka pun pergi. Lepas itu mereka pun pergi kepada Nabi SAW, lalu berkata, wahai Abul Qasim, ceritakanlah kepada kami tentang ruh. Nabi SAW berdiri sejenak, melihat, yakni dalam keadaan melihat, memandang. Fa'araftu annahu yuha ilaih. Aku pun tahulah, sedarlah bahawa baginda sedang diwahyukan. Fata'akhartu anhu. Kerana itu aku pergi ke belakang, aku hundur ke belakang, hatta sa'idal wahyu, sehinggalah naik wahyu, yakni selesai wahyu itu. Thumma qala, kemudian Nabi SAW membaca ayat ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka akan bertanya engkau tentang ruh, katakan ruh itu adalah di antara urusan Tuhanku. Ini bab mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin emas. Orang ramai pun memakai cincin emas juga. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang aku telah memakai cincin emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuangnya sambil berkata, sesungguhnya aku tidak akan lagi sampai bila-bila memakainya. Orang ramai pun turut membuang cincin mereka. Bau ma yukrahu min at-ta'ammuq wat-tanazu' wal-ghulu fi ad-din wal bid'ah. Ini bab larangan daripada bersikap melampau, bertegang urat leher, tanazu', ataupun menegakkan benang basah, wal ghulu fid din, dan sikap yang melampau dalam agama, wal bid'ah, dan bid'ah. Ini larangan daripada semua itu. Kerana firman Allah, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu, dan jangan kamu katakan atas nama Allah kecuali yang benar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, dia berkata Nabi SAW bersabda, jangan kamu sambungkan yakni puasa kamu. Mereka berkata, yakni para sahabat berkata, innaka tuwasil, engkau kan sambung puasa itu. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya aku tidak seperti kamu. Aku bermalam dalam keadaan Tuhan memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Mereka tidak berhenti juga daripada meneruskan puasa, yakni dengan bersambung hari-harinya. Qala, perawi berkata, maka Nabi SAW pun terus menyambungkan puasanya
hari demi hari selama 2 hari terus menyambung puasanya selama 2 hari ataupun 2 malam. Kemudian mereka nampak anak bulan. Nabi SAW bersabda, kalau anak bulan itu lewat, yang nampaknya, nescaya aku akan tambah lagi kepada kamu. Yani aku akan terus lagi berpuasa, seperti orang yang membantah perbuatan mereka itu. Kal munkiri lahum. Itu satu Dalam riwayat yang lain, nuskhah yang lain disebut kal munakkil lahum. Yani seperti orang yang menghukum mereka, mahu menyiksa mereka. Yani sahabat-sahabat dia. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ali ni, daripada Ibrahim At-Taimi, daripada ayahnya, beliau berkata, Ali telah berucap di hadapan kami di atas mimbar daripada ajur, mimbar daripada batu bata yang dibuat dengan batu bata. Wa alaihi sayfun, dan ada pada Ali pada ketika itu pedang. Jadi dia pakai pedang lah. Di dalam pedang itu ada sahifah mu'allaqah, ataupun pada pedang itu ada kertas yang tergantung di situ. Faqala wallahi ma indana min kitab. Lepas itu beliau berkata, demi Allah, tidak ada pada kami apa-apa kitab yang kami baca selain daripada kitab Allah dan apa-apa yang terdapat di dalam lembaran ini. Fanasharaha, beliau pun membuka lembaran itu. Fa idza fiha asnanul ibil. Rupa-rupanya di dalam kertas itu, lembaran itu, ada hadis-hadis tentang umur unta, yang ini untuk diberikan sebagai zakat lah. Wa idza fiha, dan rupa-rupanya tercatat ataupun tertulis di dalamnya, Madinah itu adalah tanah haram, bermula daripada Air, yang ini bukit, nama bukit Air, hingga kepada bukit sekian. Sesiapa yang melakukan perkara baru di Madinah ini, dia akan mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia sekaliannya. Allah tidak akan menerima daripadanya ibadat fardu maupun ibadat sunat. Dan di dalamnya juga tercatat zimmatul muslimina wahidah, jaminan orang Islam itu sama jua. Yas'a biha adnahum, orang yang paling rendah, paling kurang di kalangan orang-orang Islam itu boleh memberi jaminan kepada seseorang. Sesiapa yang membatalkan jaminan seseorang Muslim, dia akan mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia sekaliannya. Allah tidak akan menerima daripadanya ibadat fardu dan tidak juga ibadat sunat. Di dalamnya juga tercatat man wala qauman bighairi idzni mawalih, sesiapa yang mengaitkan dirinya dengan bukan keluarganya ataupun bukan maulanya, bukan tuannya, tanpa izin tuannya, dia akan mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia sekalian. Allah tidak akan menerima daripadanya sarfan wala adla, ibadat fardu dan sunat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Masruq, beliau berkata, Aisyah berkata, Nabi SAW pernah melakukan sesuatu dengan maksud mengambil jalan mudah dalam perkara itu, ataupun dengan maksud meringankan perkara itu, memudahkan perkara itu. Tetapi ada sekumpulan orang tidak mahu mengikutinya, ataupun mengelak diri daripada kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu. Perkara itu sampai kepada Nabi SAW. Baginda pun memuji-muji Allah
Jadi sebelum berucap, kemudian berkata. Kenapa ada orang-orang yang mengelak diri daripada sesuatu yang saya lakukan? Demi Allah, sesungguhnya akulah orang yang paling kenal Allah dan paling takut kepadanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibni Abi Mulaikah. Beliau berkata, hampir-hampir dua orang yang terpilih binasa, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ketika rombongan Banu Tamim datang ataupun mengunjungi Nabi SAW, salah seorang daripada mereka mengisyaratkan ataupun mahukan Aqra' bin Habis, yaitu saudara Bani Mujashir. Ini salah seorang daripada Bani Mujashir. Yang seorang lagi mahukan yang lain pula. Abu Bakar pun berkata kepada Umar, kamu tidak lain, kamu hanya mahu menyanggah pendapat aku sahaja. Abu Bakar kata. Umar kata, aku tidak bermaksud menyanggah pendapatmu. Lalu naik derah suara mereka di hadapan Nabi SAW. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suara-suara kamu melebihi suara Nabi, hingga kepada firman-Nya azim. Ibnu Abi Mulaikah berkata, Ibnu Zubair mengatakan, selepas itu Umar apabila bercakap dengan Nabi SAW, itu selepas itu Umar idza haddatha, selalu. Adapun walam yadhkur dzalika an abihi, yakni Abu Bakar, itu jumlah mu'taridah, orang panggil jumlah mu'taridah. Selepas itu Umar, dia tidak sebut ini daripada ayahnya. Yani Ibnu Zubair tidak sebut perkara ini daripada ayahnya. Maksudnya ayahnya itu Abu Bakar. Idza haddatha Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Umar tu bila dia bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu perkara, haddathahu ka akhi sirar, dia akan bercakap seperti orang berbisik. Dia tidak memperdengarkan, ini terlalu perlahan, sehingga Nabi SAW tanya dia, apa? Begitu. Tanya dia untuk mendapat kepastian, kerana perlahan dia bercakap lepas pada itu. Diriwayatkan daripada Aisyah Ummul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkata pada masa sakitnya, yakni sakitnya membawanya wafat, suruhlah Abu Bakar biar dia jadi imam kepada orang. Aisyah berkata, saya pun kata, sesungguhnya Abu Bakar kalau dia berdiri di tempatmu, dia tidak akan dapat memperdengarkan bacaannya kepada orang, kerana akan menangis. Suruhlah Umar biar dia jadi imam. Nabi SAW pula kata, suruhlah Abu Bakar biar dia jadi imam kepada orang. Aisyah berkata, saya berkata kepada Hafsah, kamu katalah, Abu Bakar ni kalau dia berdiri di tempatmu, dia tidak akan dapat memperdengarkan kepada orang, yakni bacaannya, kerana dia akan menangis. Suruhlah Umar biar dia jadi imam kepada orang. Hafsah pun turut cakap Aisyah itu. Dia pun katalah, yakni kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata pula, sesungguhnya kamu ini betul-betul seperti perempuan-perempuan yang melihat Yusuf itu. Suruhlah Abu Bakar biar dia sembahyang, biar dia jadi imam kepada orang ramai. Ketika itu Hafsah pun berkata kepada Aisyah, ma kuntu li usiba minki khairan, aku tidak akan mendapat apa-apa kebaikan keranamu. Boleh menyakit saja buat temu. Gitulah kalau kita bahasa Kelantan, tak ada lain, boleh nyakit buat temu. Mana gitu.
Kita tengok sekali dulu lah. Jadi kita masih lagi dalam bab hak dulu ni. Bab hak dulu, iaitu larangan banyak bertanya. Yang ni yang bukan-bukan lah. Dan melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, tidak berguna. Itu larangan. Dan firman Allah, jangan tanya perkara-perkara yang mana jika dinyatakan kepada kamu akan menyusahkan kamu, akan menyusahkan kamu dan tidak akan menyenangkan kamu. Jadi di bawah hadis ni hadis malam ni kita baca ni riwayat Anas. Dia kata ni yang contoh yang kalau tanya benda hak tak ada faedah, tak boleh. Contohnya hak ni. Iaitu dia kata Nabi SAW bersabda, manusia akan terus bertanya-tanyaan. Jadi ada manusia yang akan bertanya lah hak ni. Bertanya hak ni. Ini Allah ni, dia menjadikan segala sesuatu. Faman khalaqallah, siapa pula yang menjadikan Allah? Jadi hak ni jadi, ni jadi ke hak ni, ni jadi ke hak ni, ni jadi ke hak ni. Jadi segala-galanya Allah yang menjadikan. Allah tu sendiri siapa yang menjadikan dia? Boleh jadi manusia ni sampai tanya benda-benda gitu. Ini semua ditimbulkan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini ditimbulkan oleh syaitan, menimbulkan waswasah ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini tidak berguna. Dan kalau orang kata pergi hak ni, kalau tidak berpandukan Quran dan Sunnah, dia akan jadi sesat. Tengoklah ahli-ahli falsafah tu. Orang panggil satu, dalam falsafah ni dia ada satu bab, satu bab besar lah. Satu bab besar dia panggil bab ma ba'da tabi'ah. Itu dia. Ataupun falsafah metafizik. Metafizik. Kalau baca waktu tak ada serabut jumpa waktu. Pening kepala pula. Kalau kita tanya dia sendiri pun bagi pendapat gitu gini tu dah. Dia sendiri pun hati tu. Dia diri yakin tak juga. Andaian aja. Sebab itulah ulama-ulama, ahli-ahli falsafah, ulama Islam yang masuk dalam falsafah tu, dia kata dalam falsafah ni paling tidak berguna hak tu falsafah ma ba'da tabi'ah, metafizik. Hak tu paling menyesatkan, tak ada faedah sekali. Memanglah kalau kita belajar falsafah, hak tu paling mengaruh, paling mengaruh. Akhirnya dia kata Allah SWT buat akal yang pertama. Itu ahli falsafah. Akal yang pertama. Akal yang pertama menjadikan akal yang kedua dan falak yang pertama. Lepas tu seterusnya jadi. Akal yang ke-10 baru menjadikan sekalian alam. Kita tahu mana? Misalnya kalau kita tanya, tu dalam kitab-kitab falsafah Yunan ke apa tu lagu tu lah. Taksub. Akhir sekali duduk ragu tentang Allah SWT. Begitu juga kalau pergi mana tidak berpandukan Quran dan Sunnah tentang ketuhanan ni, jadi sesat juga. Kalau pergi ke agama mana-mana, sesat belaka dah. Tak ada agama tauhid. Akhir sekali menjadikan makhluk ni sebagai Tuhan. Itu jadi kot tu. Pergi kepada salah tak percaya belaka dah. Jadi manusia ni jadi sendiri. Jadi sendiri mengikut nature-nya, dia kata. Orang panggil naturalist. Puak-puak tabi'iyin dia panggil. Tabi'in. Ni Tuhan tak ada apa-apa. Jadi sendiri. Lepas tu kan mengikut evolusi lah, perkembangan ni. Benda-benda hidup ni ataupun benda-benda ni berkembang secara evolusi. Secara evolusi, kata dia. Jadi tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Ada juga orang kata lagu tu. Jadi manusia mula sebagai beruk misalnya, jadi lama-lama lah jadi manusia. Lepas tu nak jadi geria, tak tahu lagi akan datang. Gitulah kira-kira. Benda-benda lain pun lagu tu juga. Ada pula yang mengatakan Allah SWT hanya menjadikan mula-mula saja. Lepas pada tu tak ada kena-mengena. Macam-macam. Yang mana akhirnya ulama Islam nak bahas hak ni jadi ilmu kalam. Hak tu jadi ilmu kalam.
Yang mana ramai pula ulama-ulama tak suka pula lah dengan ilmu kalam. Habis masa situ duk melayan pokok ni. Habis masa situ. Jadi akhirnya baham mari hak ulama-ulama hak molek walaupun dia pergi dalam ilmu kalam, akhirnya dia membuktikan Allah tak serupa dengan segala sesuatu. Situ juga perginya. Setelah bertahun-tahun habis masa duk bahas. Situ juga pergi. Tak lepas juga dengan Quran dan Sunnah. Jadi kalau pergi kepada Quran dan Sunnah selesai mudah. Tapi ialah ada keharusan lah untuk ulama-ulama itu sebab dia menghadapi orang-orang yang bermasalah tadi. Tapi kalau untuk hak ramai tak ada faedah. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan, termasuk Imam Ghazali sendiri, tokoh dalam bidang ilmu kalam itu, dia sendiri pun kata ilmu kalam ni macam ubat. Macam ubat dalam kitab dia Iljamul Awam tu. Macam ubat. Jadi ubat ni diperlukan hanya oleh orang yang sakit. Orang yang sihat tak perlu, kata dia. Tak perlu. Jadi hak sakit ni, sakit kerana terlalu percaya kepada sains, kalau macam sekarang. Sakit kerana terpengaruh dengan falsafah barat, kalau sekarang. Sakit kalau zaman dulu kerana terpengaruh dengan falsafah Yunan, perlu dirawat. Ini kena ada ahli-ahli dia. Kena ada ahli-ahli dia, perlu ada sebenarnya. Sebab apa? Sebabnya dia bahas ni, Allah menjadikan segala sesuatu. Dia tu apa? Dalam Quran satu ayat ada sebut dia tu syai' juga, sesuatu. Jadi kalau dia tu menjadikan sesuatu, adakah dia menjadikan diri dia sendiri? Pula bahas. Ada kata syai'. Kalau kita tidak kata dia ni syai', sesuatu, mana dia tak ada. Itu bahasa ilmu kalam adalah begini. Lagu itulah perbahasan ilmu kalam. Jadi syai' tu apa? Sesuatu. Sesuatu hak dalam Quran sebut hak mudahnya menunjukkan ada. Bukan sesuatu benda. Ataupun serupa makhluk ni tidak termasuk sesuatu tu. Hak dia kata dia menjadikan segala sesuatu selain dia. Surga ke neraka ke malaikat ke nabi ke siapa ke, semua dia jadikan belaka. Ada pun dalam Quran sebut dia tu sebagai syai', itu menunjukkan dia ada. Itu sekadar tu saja. Tapi puak-puak ni dah kata syai', mana dia mesti pula serupa dengan hak lain lah. Ataupun sekurang-kurangnya dia tu ada. Lepas tu dia menjadikan diri dia sendiri. Dia menjadikan ini perbahasan ilmu kalam. Jadi kita kata dah sebelum pada tu dia tu ada, syai' ni bila ada. Jadi nak boleh keadaan ni dia kena buat dia sendiri. Dia dulu tu apa dia? Tak ada keadaan. Kalau dia sudah ada, dah nak mengadawak ke dia nya. Itulah perbahasan ilmu kalam. Jadi hak ni tak ada faedah ni. Ataupun akhirnya maknanya orang duduk macam-macam ni persoalan. Tuhan buat gini-gini, Tuhan buat gini-gini. Apa ya? Kadang-kadang orang tu tak ada salah apa-apa. No. Dia molek baik. Kena buat nyaya kat orang, kena tipu kat orang. Apa Tuhan tidak bela dia? Macam-macam. Ini manusia. Dah kalau Tuhan tu maha kuasa, Tuhan tu maha adil, Tuhan tu penyayang, dia tak, Tuhan tu maha mengasihani, dia tak kesian kan? Tuhan mati, utuh, bangun, naik lah macam-macam. Gepok bumi, budak-budak kecil, tua tu. Tak ada apa-apa kesalahan. Dia manusia ni, dia mari kadang-kadang mikir benda-benda gitu. Dia mari. Apa Allah buat? Dia nak akan apa? Macam Allah SWT ni tidak puasa ke apa, tidak kesian belah. Sebab itulah dia kena ngaji. Kalau ngaji, selesailah masalah. Gitulah rekahnya. Kalau mengaji selesai. Jadi dia duduk segala-galanya menentukan Tuhan ni segala-galanya atas dunia ni. Itu salah satu kesilapannya. Dia nak buat dunia ni sebuah syurga. Padahal Tuhan raya dah sini tempat tidak sempurna, sini tempat ujian sementara aja. Kadang-kadang orang diuji dengan cara bagi kesenangan, kadang-kadang diuji dengan cara bagi kesusahan. Itu semua ujian tu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk nak uji sini, bukan nak menentukan dia ni maha pemurah jadi murah, tak ada kekurangan dia. Dia ni maha adil, maka tak ada kesaliman. Bukan gitu. Baru akan dia nyatakan keadilan yang sebenarnya esok. Tapi kalau kita putuskan hidup ni hak lain dengan esok, memang kadang-kadang nampak gitu. Itu silapnya.
dia kena ada kepercayaan kepada hari kemudian. Barulah selesai. Dan keadilan Tuhan, kebaikan dia, rahmat dia dan sebagainya, dia bukan terhenti setakat ni, bukan terhenti di sini saja. Dia kena faham gitu. Kadang-kadang orang tidak mengaji, dia duduk muskil soal. Kita tanya tak, ngaji tak, lama-lama jadi macam-macam. Siapa tak percaya pada agama, boleh jadi. Boleh jadi. Jadi dia inilah kemuskilan manusia. Aku tu tengok orang tu agama molek, dia ikhlas juga cara dia. Mati dalam kafir, kekal dengan aku buat selama-lamanya. Lagu mana? Muskil. Benda muskil tu. Ni Islam ni pun bukan baik mana sangat, masuk syurga. Di mana keadilan Tuhan? Pula tanya. Boleh tanya banyaklah. Boleh tanya banyak. Jadi sebab itulah dia kena ngaji secara jujur molek. Kalau ngaji dia tidak akan jadi timbullah persoalan-persoalan itu. Sebab semuanya selesai. Jadi tidaklah kata agama ni serupa belaka. Hak daripada Allah, hak molek. Asal ke molek kan? Tak apalah agama mana-mana. Tidak akan jadi kecek gitulah. Kalau ngaji molek kan. Jadi kecek gitu tu pasal tak faham. Jadi nak cerita sini macam-macam manusia ni bincang tentang masalah agama, tentang Allah, tentang ketuhanan, tentang agama. Kalau tidak dengan ilmu, hak dalam Quran kata wa min nas man yujadilu fillahi bighairi ilm. Ada orang yang bincang tentang Allah ni tanpa ilmu. Ni lagu ni. Dia jadi sesatlah. Dia kena, kalau nak bincang betul-betul nak jadi ahli ilmu kalam tak apa. Masuk bab tu, masuk tu. Jangan sikit-sikit. Tak jadi. Kalau sikit-sikit boleh jadi rosak. Lepas tu tak tanya orang pula, tak baca boleh. Kadang-kadang kita berasa kita baca sebutir dua tu kita banyak dah baca. Inilah penyakit orang masyarakat ni kadang-kadang. Banyak dah baca. Sebutir dua tu kita rasa banyak dah. Ini bukan orang lain. Kita ada sendiri pun kadang-kadang semasa kita muda-muda, kita baca, kita puasa 2-3 putih banyak dah. Kita berasa. Maka hak berhibah tu dia akan bahas lah. Kerah kepala dia tak dengar, dia tak baca dah hak lain. Kadang-kadang manusia ni gitu. Dengan sebab itu dia kena faham hak ni. Perlu masa, kalau tidak orang ngaji tidak makan bertahun-tahun lah. Kalau ngaji saja tak padan baru anak koci baru boleh. Kena pergi menjelajah sendiri pula, baca sendiri pula, barulah puas hati. Kalau tidak tak padan. Orang kita kadang-kadang dewasa habis, universiti habis lah. Tidak, tak habis ilmu, tak habis. Bahkan kadang-kadang kalau orang tu kau tinggi, dia kemuskilan dia kau besar. Hak tu dia akan sibuk dengan hak tu, sibuk sama. Jadi dengan sebab itu dia kena baca banyak. Dan kena percaya kepada orang-orang yang sudah banyak pengalaman dia. Dia kena tak dapat tidak kita ni. Tak dapat tidak. Kalau tidak, payahlah nak selesai. Sebab kita tidak boleh capai semuanya. Semua perkara tak boleh capai. Mesti kena percaya kepada orang-orang dulu yang lebih berpengalaman. Kena terima. Tetapi bukan bermakna nak suruh kita tak guna fikiran, tak mikir, tidak. Dalam batas dia lah. Boleh nak soal pun. Dalam hasyiah ni pun dia kata nombor 1 tidak nak baca belakang. Hasyiah nombor 1 akhir sekali, bawah, ujung sekali dia. Ujung. Kana soal an dhalika ta'annutan fayakunu adh-dhanb yata'allaqu bis-su'al alladhi yakun ala sabil at-ta'annut wa illa fa-at-tawassul ila ma'rifati dhalik wa idhalati ash-shubha anhu sarihul iman idh la budda min al-inqita'. Gitu. Ini kalau tanya tu semata-mata nak degil lah, nak kerap main kerah geng lah. Tapi kalau kita tanya tu memang kemuskilan sungguh dan kita nak menyelesaikan masalah sungguh dengan berasa tanggungjawab sungguh lah. Itu tak apa. Tak apalah. Manusia tu habui orang yang memang layak. Hak ni lah hadis Nabi kata dah kan, kullum muyassarun lima khuliqa lahu.
Setiap orang ni Tuhan buat, Tuhan mudah untuk dia, untuk maksud Tuhan jadikan dia. Tuhan maksud nak ke dia orang. Misalnya kita kata kalau dalam bab ilmu, nak jadi ahli ilmu kalam yang besar, Tuhan dia akan buat orang dia akan mikir jenis tu, jiwa dia jenis tu. Memang dia ada kelayakan dia. Dia akan tanya, dia akan muskil. Tak apa kalau begitu. Tapi dalam batas dia kena cara dia lah, dengan maksud nak menghilangkan kekeliruan itu. Sebab kekeliruan tu mari, apabila mari dia merasa sendiri, dia nak menghilangkan hak tu, dia akan lebih bersungguh-sungguh dan lebih bertanggungjawab sebab dia merasa sendiri. Sebab itulah ramai ahli-ahli ilmu kalam ni kadang-kadang dia pun lama tak betul. Misalnya Abul Hasan Asy'ari yang dianggap sebagai imam ahli sunnah 40 tahun dalam sejarahnya sebagai ahli Mu'tazilah mana dia sendiri kemudian pun tentang hak tu. Tapi dia lalu situ. Ada maksud lah. Kadang-kadang Tuhan buat orang ni gini, dia ada maksud. Tujuan dia tu ada. Supaya orang kemudian dia dapat hasil kajian dia tu. Hak dia tahu secara mendalam tentang benda tu. Kita boleh tahu. Jadi Tuhan buat sesuai orang ni. Orang ni bahagian ni, orang ni bahagian ni, bahagian. Bukan dalam masalah ngaji saja, bahagian lain pun gitu juga. Bahagian lain pula gitu juga. Kalau kita tengok anak-anak orang hak jenis buat kerja kan, buat kerja guna tenaga ni kan, anak-anak dia tu tubuh sasa-sasa dah. Memang dia darah dia tu jenis gitu. Duduk tengah panah. 4-5 jam tak apa. Kalau betul, memang Tuhan nak buat suruh dia jadi tukang rumah ke, tukang binaan ke. Tuhan akan mudah untuk dia. Dia jadi senang, tidak jadi berasa berat. Tapi kalau orang guna fikiran kuat ni, kadang-kadang dia tak tahan. Setengah jam duduk demam dah, tengah panas tu. Usah kena kerja berat-berat, tak boleh. Tuhan tidak buat untuk tu, dia buat untuk lain. Jadi kalau dia akan ada orang-orang hak jenis ni, dia akan ada. Tak seharusnya setiap masalah supaya penyakit lah, bila Tuhan buat mesti ada ubat. Orang-orang hak lagu ni pula gitu. Masalah ingkar hadis kok gapo-gapo hak timbul, dia mesti ada penawar. Tuhan akan lahirkan orang-orang yang pandai hadis misalnya. Orang yang hebat dalam hadis, dia akan ada. Cumanya antara kita jumpa tak jumpa tu, kita cari ke tidak cari. Kadang-kadang kita degil, kita kerah, kita tak kuasa, kita pandai lah, kita tak mesti kita tanya. Habis berpanjangan lah kita. Itu penyakit tu tak boleh elok. Kalau penyakit tubuh ni kita tak duk gatal, tak boleh nak tidur kan. Kenapa tu tak sedap lagi jumpa doktor. Hak ni dia tak rasa gitu. Dia tidak berasa duduk bantah tak tu pasal, kecek tak tu pasal, tu gatal lah tu orang panggil tu. Hak tu kena cari doktor lah tu. Duk tanya hak bukan-bukan, orang royak hak benda, hak logik, hak mengikut Quran pun tak masuk akal, tak boleh terima juga. Gatal lah tu, lebih pada gatal tu sebenarnya. Sepatutnya kena pergi jumpa doktor lah. Kalau pergi jumpa dengan doktor ubat ni, dia tak boleh selesai. Dia akan ada lah bahagian-bahagian dia. Tapi kadang-kadang manusia tidak gitu. Manusia ni tidak gitu. Duk tanya-tanya siapa dia sendiri tu letih. Sebab apa? Sebab tidak ikut panduan. Supaya orang sesat tengah pada pasir lah. Nak memandang macam pergi kot ni. Biar ada kompas putih nak jalan tengah pada pasir tu, tengah hutan belantara tu, kita kata ini pakai pergi dengan gitu. Ada rasa cukup dah kita. Tak boleh. Dia gapo-gapo nak buat benda besar, benda payah, dia kena ada panduan dia. Dia kena ada kakah dia, alat dia. Barulah kita boleh tubik dengan selamat. Boleh buat balik sesuatu yang berguna daripada tempat kita pergi tempat bahaya tu. Kalau tidak, tak ada faedah, mati saja gitu. Tak ada faedah pergi buat ke dia, menyusah ke diri. Baik tak sagi. Tak sedar fikir benda tu. Tapi kadang-kadang orang kita ni bila dia mengaji universiti, bab lain dia rasa dia cukup pandai, gol lain pun dia boleh timbal belakang. Tu tak kena tu. Tidak begitu keadaan kita ni. Kita pandai dalam satu bidang, benda lain kadang-kadang kita buta huruf, jahil, tak kerti ke satu. Sepatutnya kena akui hak tu, barulah senang. Semua perkara lagu tu dalam hidup, tapi benda lain boleh faham. Hak ni tak boleh faham. Hak agama ni, oleh kerana agama kita ni kadang-kadang bebas. Memang menggalakkan orang suruh baca, suruh mikir. Tapi kadang-kadang tak kena guna, dia boleh jadi gitu. Sebab suruh baca, suruh mikir, suruh gapo pun dengan panduan, supaya ada faedah. Kalau tidak, tak ada faedah. Ni duk bicara benda-benda gini, susuk jangan sesak barat.
Hak mana-mana sesat tu gitulah. Hak mana-mana sesat tu gitu. Tak usah tengok Quran, tak usah tengok hadis. Pas tengok Quran, kalau tengok hadis pun ikut cara dia. Ingat dia padah sangat. Tidak perlu dah kepada orang yang ngaji. Tu silap, situ silap. Asalnya silap situ. Jadi dia nak cerita sini, manusia akan terus bertanya-tanyaan tentang perkara yang tidak berguna, tak ada faedah untuk dia. Hak senangnya kita ikutlah cara hak sebab kita ngaji dalam Quran dan hadis. Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Sudah. Dengan segala sifat-sifat sempurna dia yang dia telah nyatakan kepada kita, cukup. Kalau berkenaan dengan Allah, kalau berkenaan dengan hal lain, banyak sekarang ni kita boleh baca buku-buku untuk dapat ketenangan hati tu, untuk dapat jawapan ataupun kemusykilan kita banyak. Dan orang ngajar pun ramai juga. Jadi nak bincang umum tidak perlu. Mungkin kalau orang tu secara perseorangan ada masalah tu, perlu. Untuk dia tu perlu. Tapi tidak untuk semua. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Mas'ud, dia kata pernah saya bersama Nabi SAW di satu benda di Madinah. Dalam riwayat yang lain di suatu khirab, tempat runtuhan bangunan. Dalam riwayat yang lain fi nakhlin, dalam satu kebun tamar. Ketika tu Nabi SAW bertukar dengan pelepah tamar yang dibuat daun dia itulah, buat sebagai tongkat. Nabi SAW pun lalu dekat orang Yahudi. Nabi SAW ni, apa ya kita kata dah sebut tukar ni, apa ya tukar letih sangat kau dia ni. Tidak kau dia ni orang cergah kan, nampak macam uzur benar. Dah tukar ni banyak guna dia, terutama zaman itu. Zaman itu banyak guna tukar. Ini semua tidak bermakna nak menceritakan dia ni jenis uzur ke, jenis sakit ke, tidak cergah ke. Tidak. Dia guna tukar ni biasa je pada masa tu. Sebab apa? Binatang-binatang buas pun banyak, ular dan sebagainya pun banyak. Jadi perlulah kepada tukar tu. Dia lalu dekat satu kumpulan Yahudi. Jadi Yahudi pun kata, tanya dia. Tanya dia tentang ruh. Hak lain pula kata, tak usah tanya lah. Kalau tanya ke dia royak, kita jadi tak senang hati pula. Jadi hak suruh tanya tentang ruh di sini, hak ni hak rekah ni, hak panjangnya, riwayat yang panjangnya ada sebut. Sebab apa? Sebab apa dia ni hak suruh tanya ni pun hak pandai-pandai, hak alim-alim di kalangan dia lah. Dia kata, kita tanya tentang ruh. Kalau dia jawab, dia bagi pandangan dia, pendapat dia tentang ruh apa-apa, dia tidak Nabi. Dia ni macam filosof gitulah, macam pujangga gitulah. Tapi kalau dia tidak jawab, dia Nabi. Sebab dalam kitab kita pun kata gitu juga. Dalam kitab kita kata gitu. Jadi dia nak tanya, waktu kata tanya ke kalau dia tak wayak kan, jadi bukti pula lah dia benar Nabi. Apa-apa ya kita tak ikut dia pula. Dia kata baik, tak usah tanya. Jadi buat keliru orang-orang kita ni. Jadi kalau orang-orang bawah ni tahu, dia tidak jawab. Tidak jawab menunjukkan Nabi. Kita sendiri tahu. Jadi makna betul lah dia. Apa-apa yang tak ikut dia. Pula akan jadi gitu. Kadang-kadang puak-puak dia tak saya tanya sebab itulah. Sebab kalau ayat jadi pecah rahsia dia. Jadi sudut bincang-bincang itu pergi tanya. Dia kata, wahai Abul Qasim, ceritakan kepada kami tentang ruh. Nabi SAW berdiri gelih gitu tanya, tak jawab. Ibnu Mas'ud pun kata, dia kata saya pun yakinlah, saya tahulah lagu ni kalau dia dapat wahyu dia akan senyap. Kalau orang tanya dia senyap, dia gelih gitu, pandai gitu, pandai ke sesuatu arah lah, gitu. Jadi saya pun lari hundur ke belakang, hundur ke belakang. Takut mengganggu ataupun apa-apalah. Jadi sehingga naik wahyu. Naik wahyu tu mana malaikat lah yang membawa wahyu tu naik. Jadi sehingga selesai wahyu, baru Nabi SAW pun kata, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ada bahasa dia tu tidak seperti bahasa hadis biasa. Quran lah,
Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka akan bertanya engkau tentang ruh. Katakan, ruh itu adalah di antara urusan Tuhanku, dan tidaklah ilmu yang diberikan kepada kamu itu kecuali sedikit jua. Ilmu ada pada manusia ni sikit je. Ini yang ditanya juga. Jadi hak dia tanya ni masuk dalam bab kasratis soal, banyak tanya. Pas tanya tidak nak guna, nak ambil manfaat. Dah kalau pokok dia ni tahu dah, kalau tak boleh jawab ni melainkan dengan wahyu, tak boleh jawab dengan fikiran dia, melainkan dengan wahyu, maka itu menunjukkan Nabi. Dah kalau Nabi dah kita tahu dah, apa dia tak ikut Nabi akhir zaman lah. Banyak lagi bukti-bukti yang lain menunjukkan dia tu Nabi. Pokok dia tahu dah, hak ni tak bosah lagi. Apa faedah tanya banyak tapi tidak nak pakai? Tak ada faedah mana. Tanya hak lagu ni lah tak guna ni. Tapi kalau tanya dengan maksud nak pakai, bagus tu. Apalagi perkara yang mesti mana kita tahu, kita kena tanya hak tu. Kalau tak tanya, dosa pula. Dosa pula. Innama syifa'ul ayyi as-su'al. Penawar kepada kejahilan ialah tanya, Nabi kata. Jadi tanya tu molek pula situ. Hak ni tengok dia bagi hadis. Siapa dia hak tanya? Yahudi. Pak Yahudi dia tanya ni, main banyak benarlah soalan dia. Dia pakai ke? Tak pakai. Tak ada guna lagu ni. Kalau banyak tanya. Lepas tu tanya-tanya ni ada faedah ke? Bergoma beria-ria tanya ni, ada faedah ke dia? Tak ada faedah. Kalau tanya tu, tanya lepas tu tak saya pakai. Tak ada faedah. Lepas tu tanya, kalau pokok dia tanya pula, rakyat lagu lain pula. Kanak buah ni, kau pengikut dia rakyat lagu lain pula. Putar belik pula. Jadi sehingga orang tidak mendapat petunjuk. Tak ada guna tanya lagu ni. Tak ada guna. Itu untuk hak Yahudi yang berkenaan ni lah. Yahudi yang berkenaan yang bertanya Nabi SAW pada masa itu. Pada masa lain pun Yahudi kau siapa kau, begitu juga. Terutamanya berkenaan dengan ruh. Ruh di sini banyak makna dia. Seperti dalam kitab kita di dalam Asyir ni pun dia sebut. Duduk mana? Di sini tak ada. Tak ada sebut. Cuma dia ada sebut di lain di lain. Itu lah problemnya. Pada dalam kitab ni juga muka surat lain 986 gitulah. Muka surat 24 dia sebut situ. Kalau kita tengok sana 924, 926. Sebab ada dah jumpa dah ni. Bukan 926 tu. Tak jelas. Berapa tu nombor? 700. Tak terang nombor. 726. Tak kena juga. Duduk mana?
Dalam surah ni lah, dalam surah. Jadi sana ada sebut. Jadi tak apalah, waktu tu boleh tengok lah. Jadi mengikut pendapat ahli-ahli tafsirnya banyak macam. Satu, ruh yang ditanya di sini maksudnya ruh lah, ruh dalam tubuh manusia. Itulah hak paling nyatanya. Selain daripada tu ada juga yang berpendapat ruh di sini maksudnya Quran. Quran tu sendiri. Ruh tu maksudnya Quran. Ada juga yang berpendapat ruh tu malaikat. Yang ditanya di sini. Jadi hakikat dia boleh pergi belakang. Boleh pergi belakang. Tetapi hak paling nyatanya ialah tentang ruh lah. Ruh manusia tu. Jadi berkenaan dengan ruh ni pun banyak dibincangkan oleh ulama. Kalau Imam Ghazali banyaklah dalam Ihya Ulumuddin dia tu bincang tentang ruh ni. Jadi macam-macam pendapat yang dibagi tu. Kesimpulannya kita tak boleh nak pegang ke mana-mana juga, sebab tak tahu hakikat dia. Ni kata gini, ni kata gini. Di antaranya ada yang disebutkan dalam kitab tu, dalam kitab lain pun ada juga sebut. Hak lain ni pun ada juga yang berpendapat begitu. Iaitu ruh ni iaitu satu jauhar latif, dia kata. Yang mana rupa dia tu serupa dengan tuan dia. Kalau ruh orang serupa orang, bukan serupa dengan tuan dia. Kalau ruh binatang serupa dengan dia, bukan serupa dengan tuan dia. Itu di antara pendapat lah. Sebab apa? Dalil dia lah, dalil bagi orang-orang yang berpendapat begini. Dia kata di antaranya sebab kita, kalau kita bermimpi kan, kita bermimpi, kita duduk sini, kita pergi rata tu, hak pergi tu, hak pergi tu. Kan kita nampak macam tubuh kita, betul-betul kita. Ada kalanya mimpi tu mimpi yang benar, memang betul-betul berlaku. Betul-betul berlaku. Kemudiannya ataupun selepas itu kau memang kita pergi, kita boleh royak ataupun gini. Ataupun kalau tidak dalam bentuk mimpi, dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain Allah SWT boleh bagi iaitu dia nampak macam diri dia. Berasa sedap, berasa nikmat, berasa gapo pun ruh dia. Jadi ruh dia tu serupa siapa? Serupa dia nampak. Itulah dalil dia. Kalau nak kira daripada hadis tak ada. Semua tak ada hadis. Hak kata ruh ni gini macam-macam lagi, tak ada hadis belakang. Jadi kalau kita tanya tentang ruh, satunya hakikat dia. Yang keduanya banyak perkara lah. Bukan 2-3 lah, beratus-ratus, beribu-ribu soalan yang mungkin timbul kalau kita nak kaji tentang ruh. Macam-macam timbul. Jadi kalau kita tahu pun hak ni berkait dengan hak yang ketiga ni. Dia dalam ni Imam Bukhari kat mari ni, hak ni dia ada 3 tajuk dia. Juzuk tajuk dia. Ma yukrahu min kathrati su'al. Yang kedua takallufi ma la ya'ni. 2. Yang ketiganya qauli la tas'alu an asya' in tubdalakum tasu. 3 juzuk. Ada berlaku kalau kita perhati. Maknanya benda ni kadang-kadang kalau kita kaji kan, siapa mati tak ada faedah. Banyak soalan saja. Hakikatnya kita tidak tahu juga. Sebab tu kita tengok dalam kitab mana-mana pun bahas, tak ada kesimpulan juga. Kesimpulannya jadi kalau kita tanya tuan dia sendiri pun tak puas hati juga. Cuma bagi pendapat berdasarkan nak kata dalil pun dari segi syarak tidak dalil. Seperti tadi macam mimpi ke apa, dalam mimpi tu kita gini-gini. Jadi itu bukan dalil sebenarnya. Kalau tanya akhirnya tak ada faedah. Yang kedua, tanya banyak pun tak dapat hasil apa-apa. Buat kerja tu tanya tak ada faedah. Yang ketiganya, kadang-kadang kalau rakyat tentang ruh ni menyakiti kita, menyusahkan kita pula. Misalnya kita kata kepada setengah-setengah orang, bila kalau dia tahu dia nak mati, kalau tanya tentang ruh dia ni bila nak cabut daripada tubuh dia, lagu mana nak cabut? Kalau dia tahu, setengah-setengah tu berat tu, tak suka tu kalau tahu. Dan tak sih lah. Dengan sebab itu Allah SWT tak beritahu dari segi hakikat dia, dari segi ujung dia lagu mana, gitu-gitu tak beritahu. Sebab apa? Tak perlu tahu. Tak perlu tahu. Bahkan kalau tahu, kepada setengah-setengah orang lah, kepada setengah-setengah orang, dia akan menyedihkan dia lagi ada, bukan menyukakan, tidak.
akan menyedihkan dia. Misalnya kalau dia tahu dia nak mati ni dalam keadaan kena seksa benar, seksa. Kan banyak kan kita dengar cerita kadang-kadang mati ni bukan mati negeri dia, mati negeri lain. Mati negeri lain ni kena kau dia, kena bom, kena bedek, kena macam-macam. Nah. Apa kalau tahu gitu? Tak pergi kita kata negeri tu. Tapi kalau Tuhan sudah tetap gitu, dia akan jadi pergi ke mana-mana. Itulah hikmat Tuhan yang kita tidak faham. Sekali ya pergi jadilah. Tuhan nak. Kita kata dalam keadaan biasa dia tak segi lah kalau lagu. Seseolahnya dengan tak segi tu lepaslah kita daripada ketentuan mati gitu. Tak juga. Sebab tu tak ada faedah. Sebab tu tak ada faedah. Kadang-kadang kita tahu menyakitkan hati kita, menyedihkan kita saja. Tak ada faedah lah. Jadi dalam agama kita ni dia ajar apa yang berfaedah, berguna kepada tubuh kita dan kepada ruh kita. Diceritakan kepada kita ruh kita, tubuh kita, bukan setakat ruh kita, tubuh kita ni akan bersatu semula dan masuk syurga, dapat nikmat. Dalam kubur, dalam mana pun semua sekali dapat nikmat, semua sekali. Itu agama cerita. Dan untuk kita pergi ke dalam syurga ni mana? Boleh nak ayat. Tapi dalam hadis-hadis sebut datang lagi pada petala langit yang ketujuh. Orang duduk gigi bulan ke mana ni, tak tahu mana, baru bawah baru. Tak sampai langit tamu pun tak tahu mana lagi. Macam mana kita nak boleh sampai ke sana, tak boleh pergi. Tu ada faedah tu. Ada faedah tu. Seperti mana kita tak boleh nak fikir kan? Macam mana kita nak mari dalam dunia? Tak boleh kemari kita ni dalam dunia ni. Orang yang bernama sekian-sekian. Tak boleh nak fikir tu. Tidak ada perancangan dulu, perbincangan kau, beli tiket kau dulu, siapa-siapa mari boleh mari sini. Tak ada tu. Sekarang ni setelah mari dengan sedar, dulu tak ada langsung, kita tak ingat cerita hak dulu. Sekarang ni sedar lebih daripada hak dulu. Hidup dalam nyata, rasa macam-macam rasa, boleh rasa. Baiklah. Sekarang ni dia beri pengetahuan kepada kita, kalau kita ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita boleh sapa sana. Hak tu rahsia dia. Tu rahsia. Lepas tu kalau kita sebelum roh kita ni bercerai dengan tubuh kita, kita boleh pergi ke bulan, tak ada kelebihan. Dengan susah payah. Hak tu hak manusia boleh buat. Hak tu boleh kira. Hak tak boleh kira ni dia nak lagu. Nak gimana kita? Hak tu agama raya. Quran hadis raya. Hak tu ada faedahnya. Lepas tu kita nak agama dia untuk kesuburan roh kita. Kita kena buat gini. Dia raya. Hak tu ada faedah. Jadi roh, apa yang Tuhan buat roh kita tidak tahu, supaya kita ni memikir banyak benda hak kita tak yakin ada, tapi kita tidak dapat pastikan apa hakikatnya. Kita tidak dapat kesan, kita tak boleh pegang. Kalau air tak boleh pegang juga, tapi bubuh dalam beledi boleh. Boleh kita buat udara boleh. Tapi nyawa ni tidak lagu tu. Tak boleh nak pegang, tak boleh nak tutup, tak boleh nak tudung, tak boleh nak gap, tak boleh nak sekat. Halus sangat. Jadi sehingga kita tidak boleh menentukan hakikatnya. Tujuan apa? Tuhan buat benda-benda gini supaya kita yakin kepada kejadian-kejadian Allah. Banyak lagi kita tak nampak, kita tak tahu, tapi ada hakikatnya dan besar peranannya. Malaikat, jin, makhluk-makhluk halus dia. Hak makhluk halus tu pula, hak memang dengan mata kasar kita ni boleh nampak, tapi dengan menggunakan alat-alat tertentu pun ada. Hak tu ada juga kumai-kumai kita kata halus benar, pun tak nampak juga, tapi ada besar peranannya tu. Kau halus kadang-kadang kau besar kuasa dia. Nak suruh mikir Allah SWT tak nampak juga dengan mata kasar, tak boleh nak pegang juga, tapi ada ke tak ada? Itu dia nak pergi situ. Agama kita ni kalau ayat benda-benda gini nak pergi situ. Sebab apa? Kalau nak tahu habis tak ada, tak cukup ilmu kita. Sebab tu dia kata ilmu yang dibagi kepada kamu tu sikit je. Jadi tak boleh tahu habis juga. Kalau kita tahu pun tak boleh juga, tak ada guna juga. Jadi tujuan sebenar apa? Sebagaimana tubuh kita tak boleh gerak kan? Tak boleh gerak, tak boleh buat gapo. Kalau orang mati sebelah, orang sebelah ni tak boleh gerak, maknanya tak gila tu, tak rata molek. Roh dia tak rata molek.
Apa tu Tuhan lah ke mana? Kalau tak ada Tuhan, alam ni nak jadi lagu mana? Boleh jalan molek, boleh bergerak molek. Itu hakikatnya. Jadi kalau kita kata alam ni boleh berjalan kerana ada Allah. Kerana ada Allah. Sebab itulah ulama-ulama kata, ada juga yang kata tidak, bukan roh duduk dalam tubuh, tak. Allah ada. Kerana Allah. Supaya alam ni jalan, bergerak, apa ni semua ni jadi seperti yang ada ni kerana ada Allah. Dengan perintah Allah. Sebab tu dia kata min amri rabbi, urusan Allah, kerana Allah yang menguruskannya. Manusia ni pun jadi hidup kerana Allah yang uruskannya, tidak semesti ada dalam tubuh dia. Ada juga yang kata gitu, ada juga yang kata ada dalam tubuh, lepas tu ditarik. Itu lebih sesuainya. Sebab apa? Ada hadis kan, wah keluar nyawa daripada tubuh, maknanya dalam tubuh. Tetapi kita tak boleh nak kesan. Supaya juga mana Allah SWT ada berlaku, maknanya kesan kuasa dia tu, kesan kuasa dia tu nampak berlaku pada alam semesta, tapi dia sendiri tak nampak. Seperti mana kesan kuasa ruh tu ada pada seluruh tubuh kita, tapi kita tak nampak dia. Kita tak boleh nak buat apa, tak boleh nak buat apa. Doktor bersama mana pun tak boleh nak buat apa. Gitu hakikatnya. Qulir ruhu min amri rabbi. Jadi sementara Tuhan nak letak hak ni ada kuasa, dia boleh buat gitu, buat gini, tak apa. Bila Tuhan tak sibuk, dia tarik balik. Tak ada kuasa. Itu makna perintah ataupun urusan ataupun ketentuan Tuhan. Supaya kita kata raja lah, kita kata raja ataupun pembesar negara, dia tentukan orang ni jadi goni. Setakat selagi jadi gotu tu lah, adalah kuasa dia. Bila tak ada, dia cabut, tak ada lah kuasa dia. Supaya juga manusia ni ada kuasa dia selagi ada roh. Bila Tuhan cabut, tak ada lah. Itu makna urusan dia, perintah dia, ketentuan dia. Selagi dia menentukan ada. Kalau tak ada, tak ada. Jadi gitulah. Kita nak bincang pergi jauh tentang hak ni, hakikat dia tak tahu. Supaya juga kalau kata Quran, hakikat Quran, kalam Allah lagu mana tu, tak sudah juga. Min amri rabbi juga, tak sudah juga. Supaya juga kalau nak tahu malaikat ke apa, tak tahu. Jadi hak tak tahu ni dalam hadis dia sebut, kita akan tahu saya. Tuhan akan tunjuk kepada kita. Hak kita tak nampak, tak boleh gelih, tak boleh apa ni, saya kita boleh. Itulah hak agama cerita, ada faedah lah tahu, ada faedah. Lepas tu untuk menyuburkan, menyegarkan ruh ni lagu mana, kena ibadat, kena buat gini-gini, tak boleh buat jahat. Itu ada sebut. Hak tu ada faedah. Tapi ini bukan bermakna tak boleh nak kaji tentang roh. Tidak. Boleh kaji. Tapi kalau nak kata kalau maksud nak kaji tu sampai kepada jadi rosak akidah, tak ada faedah. Tak ada faedah. Tapi kalau nak kaji tu boleh. Babul iqtida' bi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak gaya kita tak ada pergi jauh, berhenti sekat tu. Wallahu a'lam.